Kalau betul lah daripada 120, sebab apa tuanku nak kerajaan yang stabil, bukan kerajaan yang kejap tukar dan sebagainya. Apa yang dirancang, yang dipikir oleh tuanku tu memang perkara yang terbaik untuk negara. Sebab tuanku nak negara ni stabil, nak dipimpin oleh orang yang stabil, dipimpin dalam keadaan yang baik. Dan kalau kita lihat, bila Datuk Seri Anwar ada number yang lebih daripada 120, saya yakin kedudukan Datuk Seri Anwar cukup kokoh. Dan sebab tu bila kita dengar sendiri PC daripada Datuk Seri Anwar tidak melibatkan TUN, tidak melibatkan PAS, ini dan juga sudah pastinya golongan kartel, ini sudah pasti benda yang menggerunkan ketiga-tiga kelompok ni, sebab mereka ni golongan yang berkuasa sekarang dan mereka sendiri mungkin dah pening dan juga tengah mencari jalan bagaimana nak mempertahankan kerajaan mereka. Dan saya harapkan selepas ni tuan-tuan jangan cepat terpengaruh dengan provokasi ataupun maklumat-maklumat yang disebarkan daripada media massa, khususnya pada jangan lupa subscribe Ingat subscribe Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya mohon maaf atas sedikit kelewatan. Ni pun ada sahabat ni pun dia tengah kelang kabut nak buat live juga sekali. Yang dipahamkan apa nama you punya FB ni? Apa tak? Dia punya ni yang setahu saya banyak walaun yang dalam FB dia. Habislah aku kena kutuk dengan komen-komen ni sekarang. Okey, tak apalah. Hari ni memang sehari dua ni kita tak nafikan memang cukup panas. Seluruh negara membicarakan tentang perailan kerajaan yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Anwar 2 hari lepas. Dan situasi ini bukan saja menggegarkan kem Perikatan Nasional tetapi juga menggegarkan seluruh negara, bukan saja seluruh negara, dan juga menjadi perhatian di seluruh dunia. Ramai juga teman-teman saya di luar negara, khususnya di Indonesia, yang bertanya tentang perkembangan terkini tentang perubahan kerajaan. Adakah benar dakwaan Datuk Seri Anwar tentang majoriti yang diperoleh, betul ke kerajaan nak bertukar dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, macam mana pula pada ketika yang sama pun kita lihat beberapa perkara yang berlaku dalam keadaan yang tak jangka. Contohnya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri berada di di dalam AJN, dimasukkan ke hospital atas kegeringan baginda. Kita doakan semoga mudah-mudahan Allah Ta'ala menyegerakan kesembuhan, memberikan kesembuhan segera kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, sebelum saya nak ceritakan maklumat saya dapat ni daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Yang pertama, adakah Datuk Seri Anwar ada numbers atau tidak? Itu perkara yang paling penting. Sebenarnya suka saya menyatakan di sini numbers itu ada. Walaupun pada sehari dua ni kita tengok ada tersebar senarai ahli parlimen daripada kem UMNO yang dijangka masuk ataupun beri sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Tetapi saya nampak itu adalah merupakan lebih kepada satu propaganda yang disebarkan, mungkin juga sebagai satu tarikan untuk melihat siapa ahli parlimen di kalangan orang UMNO itu sendiri yang nak bersama dengan ataupun memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Okey, saya secara peribadi ada sedikit lah mungkin ini pandangan saya yang mungkin rasa sedikit tak selesa sikit apabila mungkin Datuk Seri Anwar buat pengumuman awal yang bagi saya sebaiknya Datuk Seri Anwar menghadap dulu baru buat pengumuman. Itu lebih selamat sebenarnya. Lebih selamat. Tetapi bila kita lihat Datuk Seri Anwar, saya sebaiknya Datuk Seri Anwar menghadap dulu baru buat pengumuman. Itu lebih selamat sebenarnya. Lebih selamat. Tetapi bila kita lihat Datuk Seri Anwar buat pengumuman dalam keadaan ada tempoh lagi, dan kita sedia maklum di media massa pun tak menerangkan bahawa
tuanku masih lagi berada di IJN. Dalam tempoh 7 hari ini mungkin tidak akan ada apa-apa berlaku perubahan kerajaan, dan 7 hari ini macam-macam boleh berlaku. Tapi saya sendiri dapat maklumat daripada sumber yang boleh percayai, itu pun juga merupakan salah satu strategi daripada Datuk Seri Anwar untuk memastikan mereka yang benar-benar memberi sokongan kali ini kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar untuk membentuk kabinet ataupun kerajaan yang baru adalah mereka yang benar-benar solid, ataupun mereka yang benar-benar insaf, bukan jadi katak kejap sana kejap sini kata semata-mata kerana habuan. Tetapi saya berpandangan ini mungkin juga satu strategi untuk melihat siapakah di kalangan mereka, khususnya daripada UMNO, yang sudi untuk bersama ataupun ikhlas bersama-sama dengan perjuangan Datuk Seri Anwar untuk memperbaiki negara. Saya tak nafikan ramai di kalangan kita, khususnya pendukung Pakatan Harapan, tidak bersetuju dengan UMNO itu sendiri. Tetapi daripada apa pandangan yang boleh saya berikan di sini, dalam kerajaan baru yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar, yang bakal dibentuk oleh Datuk Seri Anwar ni, adalah satu kerajaan yang kukuh. Itu yang paling penting. Kita nak kerajaan yang stabil dan kukuh. Dan juga Datuk Seri Anwar memberi jaminan bahawa kerajaan yang bakal dibentuk ini akan membela, akan memastikan hak raja-raja Melayu, hak agama Islam, hak orang Melayu sentiasa terpelihara dan diberi jaminan akan terus diperkasakan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak lihat adakah Datuk Seri Anwar ini layak atau tidak untuk memimpin negara kita, saya nak bentang yang itu dulu. Yang mana kalau kita lihat Datuk Seri Anwar ni, dia bila buat pengisytiharan tu tuan-tuan, mesti ada sebab, mesti ada satu perkara yang kukuh untuk Datuk Seri Anwar mengumumkan dia cukup majoriti. Bukan sahaja benda ni, bukan sebab pilihan raya Sabah, mungkin itu ada memberi kesan juga, tapi mesti ada sebab dan juga keyakinan yang tinggi yang Datuk Seri Anwar berani buat untuk mengumumkan bahawa dia ada majoriti yang kukuh. Dan saya sendiri daripada sumber yang saya boleh terangkan di sini, memang saya yakin majoriti itu, dan saya dapat melihat sendiri majoriti itu agak kukuh, yang bukan 5, bukan 10 majoritinya, tapi lebih daripada itu, lebih daripada 120 orang ahli parlimen, yang mana dalam kumpulan ini dia tidak lagi terikat dengan koalisi Pakatan Harapan sebelum ni. Maknanya kalau Pakatan Harapan tu ada 3 parti, ada Amanah, daripada DAP dan juga PKR sendiri. Tetapi kali ini selain pada PH itu sendiri, 3 parti, juga ada di kalangannya daripada Sabah, Sarawak dan juga UMNO itu sendiri. Gabungan ni lagi besar, yang menyebabkan Datuk Seri Anwar cukup yakin dia boleh membentuk kerajaan ataupun membentuk atau menumbangkan kerajaan Perikatan Nasional. Sebab tu Datuk Seri Anwar sebut dalam kenyataan medianya, dia bukan Pakatan Harapan. Sebab tu saya tengok Datuk Seri Anwar buat pengumuman pun, sebab tu buat pengumuman tu hanya Datuk Seri Anwar saja yang ada. Dia tak ada pimpinan pakatan yang lain sama ada daripada DAP. Dan saya pun dimaklumkan, tanya pada pimpinan-pimpinan Amanah sendiri pun masing-masing pun terkejut, tak tahu. Sebab saya rasa ini juga mungkin ada strategi daripada Datuk Seri Anwar sendiri untuk pastikan kerajaan itu dapat benar-benar terbentuk dalam tempoh yang terdekat ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Pada ketika ni mungkin ada timbul perselisihan pandangan daripada segelintir pada ahli kita sendiri. Macam mana ada yang tak boleh terima, macam contoh UMNO dia tak boleh terima DAP, lepas tu macam mana pula kita pula daripada Pakatan Harapan nak terima orang UMNO dan sebagainya. Tapi kita lihat tentang musibah yang lebih besar kat sini. UMNO kalau kita tak tumbangkan, atau UMNO yang berada di dalam Perikatan Nasional lebih bahaya daripada UMNO yang tunduk kepada kita. Nah, itu kita kena faham. Dalam keadaan ini, kerajaan ini akan dipimpin oleh mereka yang mendukung semangat reformasi ataupun yang nak buat reform, dan juga orang yang pejuang-pejuang Pakatan Harapan sendiri yang asal dan menguasai, dan mereka akan masuk bersama dengan kita. Kita kontrol dia, bukan dia kontrol kita. Itu yang paling penting, ya. Itu yang paling penting. Dan sebab kita nak selamatkan negara dulu, isu nak selamatkan negara lebih penting daripada masa depan parti. Isu nak selamatkan agama bangsa kita dan juga negara kita lebih penting daripada kepentingan individu. Sebab kita kena letak kepentingan negara itu lebih utama dulu daripada kepentingan parti. Dan kalau kita tengok, saya sendiri secara peribadi, ialah buat masa ni kalau ikut atas kepentingan parti, sudah pasti saya nak pimpinan parti saya jadi Perdana Menteri. Itu sudah pasti. Tapi kita kena melihat tentang senario pada ketika ni, siapa yang paling layak dan siapa yang mampu untuk selamatkan negara ni. Kita isu nak selamatkan negara, bukan kita isu nak cerita parti mana yang memerintah.
Bukan cerita itu. Tapi kita nak isu siapa yang layak. Yang mana kalau kita tengok Datuk Seri Anwar, dia mempunyai track record sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Itu yang paling penting. Dan mana kita jangkakan Datuk Seri Anwar ini mampu untuk merubah ataupun membaiki negara ini ke arah yang lebih baik. Yang kini kalau kita lihat di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun dia ada sokongan yang kuat pada orang Melayu, kononnya bukan konon lah, saya rasa memanglah saya pun kata track record dia atau sokongan orang Melayu pada dia setakat ni cukup tinggi, tetapi dia tidak boleh meneruskan pentadbiran negara ini dalam keadaan yang tidak stabil, yang mana kita lihat keyakinan daripada bangsa lain dan juga keyakinan daripada pelabur-pelabur di luar negara ataupun pemimpin-pemimpin di luar negara yang tidak memberi kepercayaan tinggi kepada kepimpinan Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Itu yang kita kena faham. Sedangkan berbeza dengan Datuk Seri Anwar, dia ada connection yang cukup besar dan juga cukup baik dengan pimpinan-pimpinan negara luar, khususnya macam di Turki sendiri ataupun di Asia Tenggara, yang banyak negara-negara dunia menghormati dia dan juga tidak menafikan kejayaan. Dan juga saya lihat Datuk Seri Anwar dapat mampu untuk melakukan reform ke atas sistem negara ni. Sebab tu sekarang ni perubahan yang kita kena terbuka. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, kita kena terbuka. Sebab apa saya kata terbuka? Kalau sebelum ni kita meletakkan kepimpinan negara kita berdasarkan parti. Tapi apabila sistem itu dah dirosakkan oleh tim Azmin dan gengnya, yang menyebabkan kita jadi kacau bilau hari ni, kerajaan tebuk atap dan sebagainya, yang kerajaan Perikatan hari ni pun kita tak tahu apa dasar perjuangan dia dan sebagainya. Kita lihat kerajaan jadi tak stabil. Dan bagi pandangan saya, satu perubahan yang drastik yang kita sendiri kena mengikut arus untuk memastikan negara kita, rakyat negara kita dapat diselamatkan daripada kerosakan yang berterusan. Ini yang kita kena faham. Sebab tu saya letakkan tadi, kepentingan negara dulu, baru kepentingan parti politik. Sebab tu walaupun kata kalau ikut ketidakpuasan tu, memanglah kita pun tak nak terima UMNO ni. Saya cakap kerosakan dia dah banyak. Tapi kalau mereka datang bukan atas dasar parti, bukan atas dasar UMNO, tetapi individu, dan mereka boleh akur dengan apa perubahan yang kita nak buat, pada ketika itu saya rasa manfaat yang lebih besar daripada mudarat. Itu yang paling penting yang kita kena pakam. Dan kita lihat bagaimana Datuk Seri Anwar sendiri, saya lihat walaupun dah berpuluh tahun dalam politik negara kita sebagai Timbalan Perdana Menteri, sebagai menteri-menteri, tidak ada satu kes pun yang boleh dibuktikan Datuk Seri Anwar ni terlibat dengan rasuah, isu mengumpulkan harta dan sebagainya. Dan visi dan perjuangan beliau ni cukup jelas. Saya ceritanya dengan pula ada orang mana kata saya ni fanatik pada Datuk Seri Anwar. Saya bagi tahu awal, kalau Datuk Seri Anwar sendiri buat benda tak betul, saya sendiri akan lawan dia. Ini saya cerita tentang kenapa dia layak, kenapa dia perlu menjadi Perdana Menteri sekarang. Dan kalau kita lihat, yang paling penting juga Datuk Seri Anwar, dia mampu untuk merendahkan darjat perkauman dan juga agama yang dinaratifkan oleh orang UMNO dan PAS. UMNO nak cerita tentang perjuangan Melayu, PAS nak cerita tentang Islam, sampai dia menggunakan agama, bukan betul-betul perjuangkan agama, tak apa, dia menggunakan agama untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan keseluruhan umat. Itu yang kita nak kena faham. Dan Datuk Seri Anwar boleh neutralkan benda ni. Benda ni penting tuan-tuan, sebab kita dah, macam saya sebut tadi, kita menuju ke arah politik baru sekarang. Politik yang luar jangka, politik yang kita tak boleh nak jangka ke apa yang berlaku selepas. Sebab kita kena buat satu koalisi yang lebih kuat, kukuh, untuk selamatkan negara kita. Dan kalau kita lihat Datuk Seri Anwar ni, dia komited menjaga hubungan dengan semua kaum dalam negara kita. Ini saya cerita dululah. Yang teruk Anwar pun, Datuk Seri Anwar pun, mungkin saya akan komen juga nanti. Sebab kalau kita lihat, semua kaum boleh terima dia. Semua kaum boleh terima dia. Macam Tan Sri Muhyiddin, bukan kata semua tak boleh terima dia, tapi dia berdiri adakah atas nama Muhyiddin dia, ataupun dia berdiri atas kekuatan diri dia sendiri. Yang itu yang kita kena faham. Dan Anwar, masa sebut Datuk Seri Anwar ni dikenali oleh masyarakat seluruh dunia. Kan? Saya rasa kalau sebut Muhyiddin Yassin, orang tak kenal. Malahan saya hubungi kawan-kawan saya di Indonesia pun, dia sebut Muhyiddin, dia orang tak kenal. Tapi Datuk Seri Anwar ni orang kenal. Dan bukan orang di Malaysia ni, walaupun difitnah dan sebagainya, tapi di luar negara tahu itu adalah permainan politik yang ditujukan kepada Datuk Seri Anwar untuk menjatuhkan ataupun merendahkan martabat dia. Hubungan dia bukan saja bagus di peringkat Asia Tenggara, tapi seluruh dunia, di Eropah dan sebagainya.
Ini kekuatan yang ada pada Datuk Seri Anwar yang kita kena gunakan untuk menaikkan balik imej negara kita. Okay, itu cerita, saya cerita tentang orang kata Anwar Ibrahim punya keadaan, bukan nak mengampu, bukan nak angkat dia. Cuma saya pun secara peribadi pun mungkin saya nak cakap tu terang lah. Saya rasa tak ada kepentingan dengan Datuk Seri Anwar. Mungkin ada beberapa perkara yang Datuk Seri Anwar kena segerakan tentang pertemuan dengan pimpinan-pimpinan PH untuk menjelaskan visi dan hala tuju supaya kita lebih jelas ke mana kita nak pergi selepas ni. Sebab kita lihat selepas ni bila ada campur realism anggota parlimen yang menyokong ni, saya rasa kemungkinan kedudukan PH itu sendiri perlu dikaji balik. Itu yang perkara yang kita kena sama-sama fikirkan, sama-sama kita renungkan apa yang bakal berlaku kepada senario politik negara kita pada akan datang. Dan seandainya kabinet ni terbentuk, sebenarnya kabinet ni pernah dicadangkan pada zaman PH, waktu Tun Mahathir hari tu, dia nak masukkan semua parti dalam kerajaan dia. Tapi pada ketika itu kita melihat bahawa Tun adalah orang yang bukan nak bawa reform, kan? Jadi kita nampak kurang sesuai. Tapi pada ketika ni kita nak yang lebih segar, nak bawa reform itu sendiri. Reform itu, kalau Datuk Seri Anwar sendiri gagal nak buat reform, kita perlukan orang baru. Banyak sebenarnya orang baru yang boleh kita ketengahkan untuk reform, untuk memberi nafas baru dalam negara kita. Dan dalam sistem politik negara kita sekarang ni pun dah berubah. Bila saya sebut tadi, katakanlah berlakunya kabinet yang bakal dibentuk ni adanya orang UMNO tadi, Amanah, DAP, PKR, dan kita akan lihat satu dinamika baru akan berlaku dalam politik negara kita ni, yang banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Tapi yang pastinya daripada sumber yang terdekat dengan Datuk Seri Anwar tu yang saya dapat, dan tadi pun petang tadi pun dapatlah jumpa sekejap Datuk Seri pun, saya nak ceritakan tuan-tuan, yang pasti dalam koalisi ni tak ada PAS, golongan si penunggang agama ni, dan tak ada tim Azmin dan kartelnya. Itu yang pasti. Mana kita dapat singkirkan dua bebanan negara ni, saya sebut bebanan negara lah terus, adalah satu kejayaan besar dah sebenarnya. Okey. Dan saya tak nafikan, saya bagi tahu tuan-tuan, dalam PAS ke, dalam UMNO ke, khususnya UMNO, bukannya semua tak betul. Ada juga di kalangan mereka ni orang yang baik dan bagus. Ada. Bukan kata tak ada. Habis nak kata dalam Amanah, dalam PKR, dalam DAP semua baik ke? Ada juga yang jahat kan? This normal lah, saya cakap terang. Kan? Orang Islam, adakah semua orang Islam baik? Ada juga orang Islam jahat. Adakah semua orang Kristian baik? Ada juga orang Kristian jahat. Yang benda ni kita tak boleh nak cakap. Dan manusia tu boleh berubah. Dan sebab tu saya kata yang paling penting, kerajaan yang bakal dibentuk ni dipimpin orang yang nak buat reform, dan mereka yang nak bersama membantu. Apa salahnya kita gunakan mereka dan kita perbetulkan mereka. Itu lebih baik. Dan dakwah Islam pun macam tu. Semua orang buat salah, semua orang buat silap, dan kesilapan itu diperbetulkan. Kita nasihat, kita tegur, supaya mereka dapat manfaat ataupun mereka dapat diperbetulkan, supaya sama-sama menyumbang untuk kebaikan negara kita sendiri. Sebab saya tak nafikan, macam contoh orang UMNO ataupun pimpinan-pimpinan UMNO, mereka ni orang yang dah ada pengalaman yang besar ataupun pengalaman yang lama dalam mentadbir dan mengurus negara kita ni. Itu siapa pun tak boleh nafikan. Ada di kalangan mereka yang baik, saya sebut tadi, ada kalangan mereka yang tak baik. Yang baik kita nak ambil, yang baik tu kita nak betul-betul. Mungkin juga ada yang sebelum ni yang jahat, yang dah bertaubat. Kenapa kita nak sia-siakan dia? Kalau mereka boleh tunduk ataupun mengikut acuan kita, tak apa. Tapi kalau mereka sekadar berlaku berpura-pura, sebab tu saya nampak kenapa tempoh ni kita akan dapat lihat tempoh seminggu ni, bila yang di-Pertuan Agong sendiri tak dapat nak bersama, disebabkan kegeringan baginda atau tak dapat menghadap Anwar. Jadi kat sini ni mungkin akan berlaku macam-macam perkara. Kat sini juga kita akan lihat siapa di kalangan mereka yang betul-betul nak membantu selamatkan negara, atau sekadar untuk menyelamatkan perut dan juga poket mereka saja, atau kedudukan mereka saja. Sebab keadaan sekarang ni dah berubah. Yang kita sendiri kena berubah, cara kita kena berubah, pendekatan kita kena berubah. Sebab yang kita kena utamakan dulu adalah negara kita, rakyat kita. Sebab parti ni dia wadah saja. Dan saya cakap tu kan, kalau benda ni berlaku macam mana saya sebutkan tadi, bagaimana keadaan masa depan PH itu sendiri. Sebab tu saya jangkakan, seandainya koalisi ini berlaku, akan wujud satu gabungan pakatan yang baru.
Itu jangkaan saya. Maka PH boleh dikatakan senang bahasa kasar saya sebut macam terkubur. Tapi kalau tak sampai ke hari ini, saya harapkan PH itu tidak berkubur. PH itu tidak berkubur. Dan Alhamdulillah bila Datuk Seri Anwar sendiri buat pengumuman tentang cukupnya majoriti ataupun dia dapat numbers, PH di kalangan ahli rakannya amanah sendiri pada parti saya, antara yang paling awal menyatakan sokongan padu dan penuh kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Dan DAP tak lama tu pun memberi kenyataan juga memberi sokongan penuh. Dan pada masa yang sama maka kita melihat bagaimana pimpinan-pimpinan UMNO sebahagiannya dan juga PAS terutamanya meroyan dengan cukup hebat. Dan juga Azmin meroyan dengan cukup hebat. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi itu sendiri dah mengesahkan bahawa majoriti yang dimiliki oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah tak ada untuk melayakkan dia sebagai Perdana Menteri. Kalau dia bermaruah, dia letak jawatan. Itu saja. Tak perlu nak bawa ke sidang parlimen. Sebab bagi saya kalau kita tengok kenyataan media terbaru ni, dan Sri Muhyiddin pun nak cakap pun dah tercungap-cungap. Abah kita kesian ni. Dia pun ada sumbangan pada negara. Kita doakanlah orang kata supaya Dan Sri Muhyiddin ini orang kata dalam keadaan diberikan kesihatan, kita harap. Tapi dalam keadaan sekarang ni jangan orang kata parahkan keadaan diri Tan Sri. Itu bagi harapan saya. Orang kanser ni dia tak boleh tension sangat. Kan? Kita tak ada doa benda yang buruk, tapi kita harap dia sembuh, dan juga keadaan dia lebih baik. Tapi pada ketika ni untuk kepentingan negara, dia pun sendiri tahu dia tak dapat majoriti, dan dia sendiri tahu kerajaan pimpinan dia tak stabil. Dia pun saya yakin tak berapa percaya dengan orang-orang parlimen, ahli parlimen dia yang lain tu, sama ada daripada PAS, daripada UMNO sendiri, daripada Bersatu pun dia tak percaya. Sebab tu terpaksa orang kata memberi jawatan-jawatan kepada ahli parlimen ni supaya dia terus berkuasa. Jadi kalau dia tahu keadaan itu, mana yang kena utamakan, negara dulu ke ataupun nak jaga kedudukan dia dulu. Sebab saya yakin Tan Sri Muhyiddin sendiri dia tidak meletakkan pilihan untuk pilihan raya itu sebagai pilihan utama dia. Sebab kalau dia tahu kalau berlaku pembubaran, kedudukan dia sendiri belum pasti dapat kekal sebagai Perdana Menteri atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri pun tak pasti sama ada dia boleh menang pilihan raya atau tak. Dia pun tak tahu. Dia nak bertanding kat mana. Itu kena faham. Ada air. Terima kasih. Dia pun tak tahu kedudukan parti dia pun, kita tahu macam mana tak stabil dan sebagainya. Dan pada ketika ini saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, pakatan yang terbaik adalah pakatan yang nak buat perubahan dalam negara kita, dan kita nakkan kerajaan yang stabil. Memang ada desakan untuk mengadakan pilihan raya, tapi adakah pilihan raya itu menjamin kita membentuk kerajaan yang stabil dengan majoriti yang lebih besar? Saya tak nampak benda itu berlaku. Jadi sampai bila kita nak melihat, dan sampai bila kita nak membiarkan negara kita terus bermain dengan sandiwara politik daripada ahli-ahli politik ni sendiri. Dan sekarang ni ruang tu dah ada. Tan Sri Muhyiddin boleh berundur secara terhormat untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar supaya kita dapat bina negara ini bersama. Tun, saya tak nafikan sumbangan dia pun cukup besar pada negara kita. Dan pada masa ni mungkin Tun boleh diberikan peranan sebagai penasihat kepada negara ni. Bukan dalam eksekutif lagi. Sebab kita perlukan idea yang benar. Tun bukan tak layak, tetapi dah bagi saya masa dia dah berlalu, zaman dia dah berlalu. Kita tengoklah kalau macam Lindan ke main badminton tu, bila umur dia meningkat walaupun dia hebat, dia kena berundur. Awak masa ni mungkin faktor kesihatan, walaupun kata kita badan tak penting, yang penting otak. Ya betul, tapi pada ketika ni kita lihatkan kita perlukan untuk menyelamatkan negara dengan memasak pelbagai dengan orang yang lebih hebat ataupun orang yang lebih segar untuk memimpin negara kita. Berbalik cerita kita yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, tentang masa depan negara kita. Saya menjangkakan macam mana saya sebutkan tadi, sekiranya gabungan ahli-ahli parlimen ini daripada pelbagai parti yang mana mereka tidak mewakili parti ini tadi, yang mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, akan mewujudkan satu fenomena baru, satu pakatan baru dalam
kerajaan Malaysia pada masa akan datang. Sebab tu saya jangkakan mungkin Pakatan Harapan tu sendiri mungkin orang katakan bertukar nama yang baru, sebab dia akan terima pimpinan-pimpinan yang baru daripada pelbagai latar belakang. Dan kita harapkan perubahan-perubahan ini akan bawa kita ke arah Malaysia yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Sebab saya bagi tahu pada tuan-tuan khususnya pendukung Pakatan Harapan, selagi pimpinan kerajaan ini dipimpin oleh mereka yang korup dan juga orang yang mengkhianat, tidak mustahil mereka juga akan mengkhianati rakyat. Dan kedudukan, saya bagi tahu kedudukan negara kita lebih bahaya berbanding apabila negara ini dipimpin oleh mereka yang ada niat untuk membantu rakyat, pemimpin yang ada niat untuk membela rakyat. Okey, itu yang paling penting. Walaupun kita nampak tadi ada yang ketidakselesaan, mungkin terpaksa juga menerima orang UMNO, terpaksa juga menerima orang kata orang-orang yang sebelum ni, orang kata mungkin kita salah langkah dan sebagainya. Tetapi kita mengawal mereka, bukan mereka mengawal kita. Dan setahu saya Datuk Seri Anwar dia tidak menjanjikan apa-apa pun pada mereka ni. Tidak menjanjikan apa-apa setakat maklumat yang saya dapat lah. Jadi mereka bersama atas kerelaan mereka nak selamatkan negara dahulu. Sebab tu saya sebutkan tadi, ini bukan nak bicara soal parti. Ini bukan lagi kita nak membicara tentang masa depan parti kita. Kita kena dulukan parti kita dan sebagainya. Tapi kita kena dulukan kepentingan rakyat dan negara kita. Kita nak kena selamatkan dulu negara kita. Dan inilah ruang dan peluang yang terbaik. Dan istana sendiri, untuk kalau nak kata Datuk Seri Anwar membohong dan sebagainya, istana sendiri dah keluarkan kenyataan media sebelum ni. Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong sudi menerima Datuk Seri Anwar untuk menghadap. Itu dah sah. Maknanya bila Datuk Seri Anwar nak menghadap tu, ada sebab yang kukuh kenapa dia nak pergi. Takkan nak pergi makan minum saja-saja. Ini benda nak cerita pasal benda besar, pasal benda negara. Okay? Kalau Datuk Seri tak ada keyakinan, Datuk Seri tak akan pergi. Kalau Datuk Seri tak dapat numbers, Datuk Seri tak akan pergi. Dan sebelum ni pun saya dapat maklumat daripada sumber-sumber yang saya boleh percaya, daripada pihak istana sendiri. Yang di-Pertuan Agong katanya dia tak nak menerima kalau tak dapat angka atas 120. Saya minta maaf kalau maklumat ni saya tak pasti betul ke tak. Tapi maklumat ni yang saya dapat terima daripada pihak istana sendiri. Bukan istana negara, tapi istana saya tak nak sebut mana. Tapi saya bagi tahu bila kalau betul lah daripada 120, sebab apa tuanku nak kerajaan yang stabil, bukan kerajaan yang kejap tukar dan sebagainya. Apa yang dirancang, yang dipikirkan oleh tuanku tu memang perkara yang terbaik untuk negara. Sebab tuanku nak negara ni stabil, nak dipimpin oleh orang yang stabil, pimpin dalam keadaan yang baik. Dan kalau kita lihat, bila Datuk Seri Anwar ada number yang lebih pada 120, saya yakin kedudukan Datuk Seri Anwar cukup kukuh. Dan sebab tu bila kita dengar sendiri PC daripada Datuk Seri Anwar tidak melibatkan tun, tidak melibatkan PAS. Ini dan juga sudah pastinya golongan kartel. Ini sudah pasti benda yang menggerunkan ketiga-tiga kelompok ni, sebab mereka ni golongan yang berkuasa sekarang dan mereka sendiri mungkin dah pening dan juga tengah mencari jalan bagaimana nak mempertahankan kerajaan mereka. Dan saya harapkan selepas ni tuan-tuan jangan cepat terpengaruh dengan provokasi ataupun maklumat-maklumat yang disebarkan daripada media massa, khususnya pada mereka, puak-puak mereka ni, sebab mereka akan berusaha habis-habisan untuk menggagalkan rancangan Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau tanya saya, sebelum saya nak akhiri, adakah Datuk Seri Anwar ada numbers dan boleh jadi Perdana Menteri? Saya cakap ya, ada, dan kita tunggu dan kita doakan supaya Datuk Seri Anwar ditabarkan sebagai Perdana Menteri sebab segera. Tapi yang pasti dalam tempoh 7 hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan Duli Yang Maha Mulia segera sembuh untuk tindakan seterusnya melihat perubahan pentadbiran kerajaan negara ni dalam keadaan yang lancar dan aman. Itu cerita pasal nasional bercerita, dan saya yakin apabila berlaku perubahan kerajaan di peringkat federal, akan ada juga perubahan kerajaan di peringkat negeri, beberapa negeri, dan tak mustahil juga berlaku perubahan juga, tak tahulah kat Selangor ke dan sebagainya. Yang mana perkara ni
bagi saya kita doakan yang terbaik untuk rakyat. Dan saya sendiri cakap terang, saya mendukung sebagai ahli parti amanah, mendukung perkara yang menguntungkan negara dan rakyat, bukan perkara yang memberi mudarat kepada negara dan rakyat. Dan sudah pastinya saya sebagai salah seorang ahli Dewan Negeri dan juga sebagai seorang pejuang akan pastikan perkara untuk agama, bangsa dan negara saya menjadi keutamaan lebih daripada perjuangan peribadi ataupun perjuangan parti. Sebab kita kena letakkan agama, bangsa dan negara dulu. Itu kepentingan yang paling utama yang perlu kita utamakan. Dan saya cukup happy perubahan ni bakal berlaku. Tapi selagi mana tak Datuk Seri Anwar Ibrahim tak mengangkat sumpah, saya masih belum betul-betul happy. Sebab kata biasalah orang jahat ni dia akan buat cara jahat. Masa Datuk Seri Anwar ni, macam dulu saya ingat Yang Berhormat Nik Nazmi sebut pemaaf tahap dewa. Saya harap Datuk Seri janganlah dewa sangat. Ini teguran saya kepada Datuk Seri Anwar. Perubahan kena buat. Kami ni harapkan sangat kalau Datuk Seri nanti naik sebagai Perdana Menteri, dapatlah Datuk Seri jangan kira dah yang tak betul ni, yang khianat ni, yang masih 50-50 ni bersihkanlah. Sebab mereka ni bukan berjuang untuk rakyat, tapi berjuang untuk perut mereka dan juga di bawah perut mereka je. Tak ada manfaat kita nak bela atau simpan orang ni. Masih ramai yang lagi nak bersama dengan Datuk Seri. Sebab saya bagi tahu, kita semua kena sama-sama berdoa, jangan putus doa. Dan juga Datuk Seri Anwar kalau dengar saya punya live ni ataupun penyokong-penyokong dia, saya harap sangat perubahan ni kena buat secara total. Kita jangan letakkan kepentingan parti dulu, tapi kita letakkan dulu kepentingan negara, bangsa dan agama kita. Dan jaminan yang melegakan saya bila Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempertahankan agama, bangsa dan hak raja-raja di dalam negara kita. Itu perkara yang paling penting. Dan saya harap mereka yang bukan berbangsa Melayu atau Islam jangan rasa pula terpinggir. Sebenarnya dalam Islam sendiri kita meletakkan apabila mereka yang bukan Islam ataupun bangsa kita tak ada berjuang atas bangsa, yang kata yang nak bersama-sama dengan kita, wajib kita lindungi dan juga bela mereka. Jadi sebab tu saya rasa tak perlulah mereka yang bukan beragama Islam rasa risau dan takut. Dan selama ni pun Pakatan Harapan dan juga Datuk Seri Anwar sendiri memberi hak dan juga memberi kebebasan kepada rakyat di dalam negara ini, keadilan untuk rakyat dalam negara ini tanpa mengira bangsa dan agama. Tak ada isu pun. Tetapi yang menimbulkan isu ni adalah mereka daripada penunggang agama dan juga pejuang bangsa, fanatik pejuang bangsa. Sebab dalam ajaran kami Nabi sebut, man da'a ala sabiyah falaysa minna. Barang siapa yang berjuang atas dasar bangsa bukan umat aku. Okey, malam ni saya tak nak cerita panjang dulu. Saya cerita setakat tu dulu. Cuma saya bagi tahu sikit untuk tuan-tuan fikir. Kalau mungkin malam esok ada maklumat terkini saya akan bagi tahu, tapi maklumat hari ni yang terkini macam mana saya sebut, saya masih berkeyakinan Datuk Seri Anwar mempunyai numbers, cukup numbers, dan bukan cerita yang dibuat-buat bukan cerita yang dibuat, memang benar-benar tu ada. Dan kalau yang kata tadi ada tersebar senarai nama ahli-ahli UMNO yang nak menyokong tu, sebenarnya bagi saya itu adalah fake sebaran. Sebab umpanan daripada pihak sana untuk mengesan siapa orang yang bersokong dengan Datuk Seri Anwar. Sebab tu Datuk Seri Anwar pun dia tak terangkan jumlah ahli parlimen yang menyokong dia, bukan sebab dia tak nak cerita. Itu juga merupakan satu strategi Datuk Seri Anwar untuk mengelakkan mereka ni diberi tekanan. Mereka diberi tekanan. Biasalah orang politik ni dia tak perlu one way. Dia kena ada sikit helah untuk menutup nama ni perancangan. Dan insya-Allah besok kalau saya ada maklumat terkini, saya akan sebarkan, saya akan kongsikan pada tuan-tuan. Walaupun ni saya nak buat live ni tadi tuan-tuan, bila terbokak tu pun ada juga yang telefon saya, marah saya, pukul saya kan. Sebab saya rasa bertanggungjawab. Saya tahu mungkin benda yang saya buat ni agak berisiko sebagai orang politik, tapi saya meletakkan dulu kepentingan negara kita ni lebih pada kepentingan parti. Saya meletakkan dulu kepentingan bangsa dan agama kita lebih pada kepentingan parti. Itu yang paling penting. Sebab sekarang ni saya cukup happy. Yang pasti kalau terbentuk kerajaan yang baru, yang pengkhianat tak ada, PAS tak ada. Satu lagi siapa tadi? Saya sebut dia. Lupa dah aku pun. Tun tak ada. Tun tak ada. Itu yang pasti kan. Tapi kalau Tun nak menyokong, kita alu-alukan. Sebab kita pun suka kalau Tun memberi sokongan, tetapi bukan lagi sebagai leader utama.
tapi sebagai penasihat tak ada masalah. Bukan saya nak mengedepikan sumbangan Tun tetap ada sumbangan dan jasa dia cukup besar pada negara. Tapi saya mengharapkan Tun dapat bersama-sama kata kerajaan yang bakal dibentuk ni untuk membantu sebagai mentor, penasihat. Sebab kita tetap perlukan nasihat Tun. Saya tak nafikan benda tu. Saya tak nafikan betul. Dan juga penyokong-penyokong Tun pun, sebab kita kena letakkan kepentingan negara dulu lebih daripada kepentingan peribadi atau kepentingan parti. Itu kena bagi tahu. Dan rakan-rakan daripada khususnya pada Parti Amanah, saya minta maaf. Saya bukan kata saya cakap terang, bukan saya kata saya nak fanatik kepada Datuk Seri Anwar. Dan saya bagi tahu kalau Datuk Seri Anwar buat benda tak betul pun, saya lah orang pertama sendiri yang akan ke depan lawan balik Datuk Seri Anwar. Sebab manusia ni boleh berubah. Dan saya harap orang kata dan sehingga hari ni Datuk Seri Anwar dah buktikan dan dia dah teruji pun. Cuma saya tegur sikit Datuk Seri Anwar kat situ je lah. Pemaaf tahap dewa dia tu. Benda yang baik sebenarnya. Tapi jangan kita buat benda baik yang merugikan kita balik, yang memerangkap kita berkali-kali. Itu yang saya takut. Sebab kami ni generasi muda, kami ni tak susah nak berlapik ni. Kena step forward. Kena step forward sebab kita nak buat perubahan yang lebih baik. Dan saya doakan mudah-mudahan usaha Datuk Seri dan juga kita seluruh rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, sama-sama kita berdoa supaya rancangan untuk mengangkat Datuk Seri Anwar dan juga kabinetnya. Dan saya bagi tahulah Datuk Seri, jangan lupalah kami daripada Parti Amanah ni tetap akan menyokong Datuk Seri juga, jangan risau. Kita tak pernah pun orang kata mengkhianati. Dan saya pun nak bertegur juga rakan-rakan Facebooker saya, kadang kita tengok dalam WhatsApp group, dalam FB duk bergaduh, orang PKR serang Amanah serang PKR, sedangkan pimpinan kat atas tak ada apa-apa pun. Dan saya cakap yang saya beri jaminan lah, pimpinan ahli parlimen Pakatan Harapan khusus daripada Parti Amanah memang menyokong penuh Datuk Seri Anwar. Sebab kita tahu di kalangan kita Datuk Seri Anwar lah yang paling layak untuk menjadi Perdana Menteri. Tak perlu risau pada tu. Sebab kalau kita gaduh pun bukannya dapat apa-apa pun. Yang paling penting kita nak negara kita selamat. Dan juga macam yang saya sebut tadi, jangan lupa kami daripada Pakatan Harapan yang bersama-sama khususnya daripada Parti Amanah yang bersama-sama sebelum Datuk Seri, orang kata daripada zaman reformasi lagi lah, daripada zaman reformasi lah, yang sama-sama orang kata membela dan bersama dengan Datuk Seri Anwar. Dan saya harapkan penjelasan ini sedikit dapat membuka minda tuan-tuan. Saya nak buka minda dulu malam ni, dan malam-malam seterusnya kalau tak ada halangan saya akan maklumkan FB saya akan buat live dan saya akan sampaikan maklumat yang terkini untuk kita bincangkan dan juga kita fikirkan. Dan saya yakin tempoh Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri dah tak lama. Kita doakan sama-sama. Jadi cukup setakat tu dulu. Minta maaf pada semua kalau bicara saya ni kurang tersusun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kebaikan dan juga manfaat dunia dan akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe